Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel aku, Fik Firdaus. Okay, baik, sebelum tu aku doakan kepada you all semua yang sedang menonton video aku ni berada dalam keadaan yang sihat, okay, dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Baik, so apa yang aku nak buat hari ni adalah hari ni aku nak pergi berjumpa dengan seorang research assistant, dan aku nak tanya sendiri macam manakah bidang pekerjaan sebagai research assistant ini. Okay, kalau anda semua nak tahu macam manakah bidang pekerjaan ini, tunggu video selepas ni. Tapi jangan lupa sebelum tu tekan subscribe dan tekan button loceng dekat bawah tu. Jom kita tengok. Okay guys, seperti mana yang telah buat aku janjikan, okay, untuk video aku ni aku bawakan seorang research assistant. So kita nak tanya dia hari ni macam manakah bidang pekerjaan research assistant ni dan apa yang dibuat setiap hari. Okay, saya juga dikabarkan beliau setiap hari bekerja dekat dalam makmal. Dan apa yang dibuat dekat dalam makmal tu. Okay, terlebih dahulu kita nak minta beliau untuk perkenalkan diri dahulu kepada penonton-penonton kita dekat luar sana. Okay, silakan. Hai, Assalamualaikum guys. Saya Ryan. Saya berasal daripada Sabah. Dah menetap di Klang selama 10 tahun. Mula-mula saya menceburi bidang makmal ni, saya belajar di Kuala Lumpur Metropolitan University, KLMU, bidang Medical Laboratory Technology, diploma selama 3 tahun. Ya. Okay, so ceritakan sikit tentang bidang pekerjaan yang Ryan ceburi sekarang ni. Apa dia tadi research assistant tu? Buat apa setiap hari? Okay, tugas research assistant ni mostly kepada kita just by the name lah, research assistant. Kita assist the research executive yang ada dekat makmal. Mostly kita prepare sample, kita just prepare the lab for the sample to be processed, right? Okay, so mostly yang kita dapat daripada dalam makmal ni adalah sampel yang daripada peladang kelapa sawit. Maknanya setiap hari tu buat research tentang pokok kelapa sawit ke, ataupun memang ada buat research tentang lain juga? Tak ada. Buat masa ni tak ada. Kita just limited kepada bidang agriculture, tapi sampel yang kita dapat adalah kelapa sawit saja buat masa ni. And then okay, tujuan apa kita buat uji kaji tu sebenarnya? Tujuan uji kaji ni mostly untuk mengelakkan daripada peladang-peladang kecil rugi untuk menanam pokok yang tidak menghasilkan minyak yang seperti seperti yang mereka nakkan. Sebab pokok kelapa sawit ni dia ada 3 jenis. Ada yang kurang minyak, ada yang tak ada minyak, dan ada yang terlalu banyak minyak. Okay, so minyak yang Ryan masukkan dekat sini minyak apa? Minyak masak ke, minyak petrol ke, ataupun minyak apa pun kat luar sana tu ke? Spesifikkan sikit, minyak apa sebenarnya yang dibuat uji kaji? Sebenarnya kita tak uji kaji minyak, kita just uji kaji pokok biji kelapa. Biji palm oil di dekat Malaysia ni, minyak kelapa, minyak masak lah, bukan minyak petrol. Minyak masak. Yes. Okay. Maknanya dekat situ kita nak tahu tentang isi kandungan ataupun nutrisi dia ke macam mana? Bukan. Kita mostly check kepada jenis genotype pokok tu. Macam contohnya pokok ni saya boleh ceritakan sikit. Jenis-jenis kelapa sawit, dia ada 3 jenis. Satu yang kurang minyak, satu yang ada ada banyak minyak kata orang. Satu lagi yang dia punya kelapa sawit ni biji dia lebih besar daripada kandungan minyak yang dia akan biji itu hasilkan nanti. Jadi tujuan kita orang buat uji kaji ni supaya peladang-peladang Malaysia ni dia boleh tanam pokok yang akan menghasilkan minyak. Jadi mereka tidak buang masa dengan menanami pokok yang eventually tak ada minyak pun. Faham. Maknanya daripada research yang Ryan buat setiap hari tu, maknanya result dia tu akan dihantar ke mana pula lepas tu? Result yang kita orang dapat tu akan hantar kepada peladang yang hantar sampel kepada kita orang lah. Macam tu. Okay, yes. Maknanya kita akan hantar result dia balik lah macam mana. Yes. Apa yang kita dapat selepas hasil kita
research tu. Yes. Faham. Okay, sebenarnya bidang yang Ryan ambil ni, memang Ryan memang minat nak buat uji kaji ke, ataupun memang cakap apa, terikut-ikut dengan orang sebenarnya? Nak cakap terikut tak juga, tapi minat tu ada. Kita kena buat sesuatu. Kalau kita ada minat, baru kita boleh buat dengan baik. Yes. Saya rasa lebih kepada minat saya. Minat lah. Ya. Okay. So that's why lah Ryan beritahu tadi dah pun ambil diploma selama 3 tahun sebelum ni. Ya betul. Maknanya waktu Ryan belajar dahulu pun memang dah diajar macam mana untuk kita nak buat research tu, ataupun bila masuk kerja je baru dia akan bagi tahu macam mana kita nak buat research ni. Apakah Ryan belajar dulu dah dipraktikkan waktu bekerja ni? Apa yang saya dulu dulu waktu saya belajar, saya mostly akan mempelajari sampel yang kita akan dapat daripada manusia. Yang ni sekarang ni tempat kerja saya memang dapat sampel daripada yang bukan manusia. Contohnya seperti pokok. Walaupun apa yang saya belajar dengan apa yang saya buat sekarang ni agak macam keluar daripada bidang, tapi dia ada sedikit relation lah dekat situ, sebab saya masih dalam bidang makmal. Ya. Okay. Alright. So maknanya dekat dalam dekat tempat kerja Ryan tu hari-hari buat research tentang pokok je. Selain pada tu tak ada buat research tentang benda-benda lain. Tak ada. Kita punya main priority adalah untuk pokok kelapa sawit Malaysia. Pokok sawit je lah. Yes. Okay, faham. Apa kalau daripada segi tempat kerja lah, macam mana SOP yang ditetapkan? Macam kalau kita tengok dekat makmal tu, orang selalu nak masuk ke makmal tu, dia ada macam pakaian khas dia ke, ataupun memang terus masuk kerja pakai macam tu terus masuk tempat kerja je? Kita orang ada standard PPE lah yang disarankan sebelum masuk ke kawasan lab processing itulah. Seperti lab coat normally, gloves mesti pakai kasut. Yes, standard PPE. Okay, kita dah cerita tentang bidang pekerjaan. So kita nak tahu pula, mungkin penonton dekat luar sana mungkin tertanya-tanya selalunya, bila seseorang yang dah fresh graduate ni kan, bila dia nak start dalam bidang yang sama macam Ryan ni, mungkin dia tertanya-tanya berapakah gaji yang mereka boleh perolehi untuk pertama sekali nak start kerja sebagai fresh graduate ni. Bila kita cerita tentang tangga gaji ni, mungkin boleh bagi info juga kepada yang ambil kos yang sama macam Ryan ni. Mungkin mereka nak tahu macam berapa yang mereka akan dapat selepas habis daripada belajar nanti, sekiranya mereka masuk dalam bidang ni. Okey, bidang kalau kita sebut cerita pasal gaji, it's depend on how you present yourself during the interview. Okay, so if you can macam kamu confident yang kamu akan boleh membantu company tu achieve its goal in a long term, gaji ni lebih kepada macam atas budi bicara kamu punya company. Okay, faham. Okay, maknanya kalau macam Ryan sendirilah, sebelum start kerja dengan company sekarang ni, maknanya sebelum ni dah ada experience lain ke, ataupun lepas fresh graduate tu terus masuk company ni? Saya tak ada pengalaman kerja makmal lain sebelum saya masuk company ini. Memang fresh entry masa tu. Maknanya habis belajar terus apply dekat company ni terus dapat lah. Yes. So ini merupakan pengalaman pertama Ryan bekerja dekat sini. Betul. Okey, kita nak tahu tentang apa pula yang Ryan impikan untuk 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang, yang akan datang nanti dalam bidang ni. Apa yang Ryan dah pun target untuk nak capai dalam bidang ni. Ryan nak pergi ke mana dengan jawatan Ryan ni, ataupun dengan posisi Ryan sekarang ni? Okey, disebabkan teknologi yang kita orang jalankan dekat lab kita orang ni boleh dikatakan adalah teknologi baru yang tidak ramai tahu lagi. Jadi kalau nak tanya matlamat selepas 5 tahun kemudian, saya nak bawa diri saya ni lebih mendalam dalam teknologi baru ni. Dalam masa yang sama, saya boleh menolonglah rakyat Malaysia ni yang peladang-peladang kecil untuk
untuk menerima teknologi baru kami. Sebab sekarang ni ramai lagi peladang di Malaysia yang masih belum mempercayai teknologi yang kami perkenalkan ni. Jadi saya nak dalam masa 5 tahun atau 10 tahun kemudian nanti, semua peladang di Malaysia ni akan berani untuk mencuba teknologi kita orang, supaya mereka tidaklah menanam pokok yang tidak akan menghasilkan minyak dan membuang masa di situ. Ya. Okey. Tadi Ryan ada bercerita tentang teknologi semua kan. Macam bidang Ryan ni sendiri kan. Okey, setiap hari, maknanya setiap hari bila Ryan buat uji kaji tu, dia ada mesin khas ke ataupun macam mana tu? Yes. Kita orang ada mesin khas yang kita gunakan untuk menjalankan analisis ni. It's fully automated these days now. Tapi teknologi tu bukan dalam it's not my place to say. Ya. Okey. Maknanya Ryan bukan orang yang sebenarnya untuk cerita tentang teknologi ni. So it's PNC. PNC juga. Okey, kita faham. It's a PNC. Okey, yes. Private and confidential, betul tak? Yes, private and confidential. Okey, itu antara rule daripada syarikat lah yang membuatkan Ryan tak boleh nak cerita dekat sini dengan lebih mendalam lagi tentang perkara itu. Okey, tak apa. Okey, kita dah tahu tentang matlamat ataupun impian yang nak dicapai untuk jangka masa yang panjang nanti. Okey, jadi boleh tak Ryan bagi kata-kata kepada penonton-penonton kita dekat luar sana yang mungkin sekarang ni tengah struggle untuk habiskan belajar dalam bidang ni dan nak masuk dekat dalam bidang yang Ryan tengah ceburi sekarang ni. Bagi kata-kata sikit dekat mereka. Okay, belajar elok-elok. Okay. Because bidang ni it's fun. If you already in the field, buat semua dengan research yang ternama daripada daripada luar negara, contohnya Amerika kan. Kita rasa macam seronok. Lebih-lebih lagi teknologi ni sangat berguna nanti. Memang sangat berguna nanti untuk maju ke depan. Yes. Jadi advice saya atau kata-kata semangat saya untuk kepada semua pelajar-pelajar di luar sana, jangan buang masa, jangan main-main. Wow, klise betul. Okey, walaupun klise ataupun walaupun peringkas ayat dia tu, okey, tapi mempunyai maksud yang sangat dalam. Okey. So kita dah pun bersama-sama dengan Ryan yang merupakan research assistant, okey, di salah sebuah makmal yang terletak di ibu kota ni. Okey, beliau dah pun menetap di ibu kota ni 10 tahun dia kata tadi. Okey, belajar dekat sini, habis belajar dan terus saja bekerja dekat sini. Okey, so itu antara topik yang kita bualkan lah untuk video kali ini. Okey, tentang research assistant. Okey, pekerjaan dalam bidang research assistant ni, dan anda semua dah pun tahu, kita dah pun korek tentang bidang pekerjaan ini. So nantikan untuk video akan datang siapa pula yang saya nak interview. Okey, nantikan. Terima kasih kepada anda semua yang menonton video ini. Okey, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Bye bye.